Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirindui oleh muadib semua, apa kabar? Muadib doakan agar semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersemangat hari demi hari dalam mengikuti sesi PDPR bersama guru-guru dan muadib. Jadi untuk itu, jom kita sambung semula sesi PDPR kita yang sebelum ini, iaitu indahnya persahabatan. Kita sudah belajar berkaitan tentang maksud sahabat. Kita sudah belajar berkaitan tentang sifat-sifat sahabat idaman. Dan kita sudah juga membaca hadis yang berkaitan sahabat. Dan hari ini kita akan sambung pula dengan sesi PDPR seterusnya, isi pelajaran seterusnya, iaitu kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jom. Okey. Yang pertama, kepentingannya ialah penyayang. Melalui sifat adab-adab persahabatan ini sebenarnya memupuk rasa kasih dan sayang sesama kita, dan menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Bila kita mengamalkan adab ini, maka kita akan sentiasa menyayangi rakan kita, sentiasa menyayangi sahabat kita. Dan dalam masa yang sama juga, sahabat itu bila terkesan dengan sifat kita, terkesan dengan adab yang kita tunjukkan, maka secara automatiknya mereka pun akan menyayangi kita dan mereka pun akan sentiasa berkongsi dengan kita kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Okey. Dulu muadib ada pernah buat lagu tentang adab berteman yang tajuknya Teman Pilihan, dan lagu ini alhamdulillah pada tahun 2008 muadib buat berjaya ke peringkat kebangsaan. Nanti kita dengar apa lagu dia di hujung nantilah, insya-Allah. Okey. Dan yang kedua pula ialah prihatin. Prihatin. Bila kita mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi ini, dia akan menimbulkan kemesraan dan sentiasa mengambil berat tentang sahabat dan mengeratkan persaudaraan. Mengambil berat tentang sahabat ini maksudnya kita tanya berkaitan tentang pelajaran dia, kita tanya berkaitan tentang kesihatan dia. Jadi bila kita beramal dengan adab ini seperti mana ditunjukkan oleh Nabi ini, yang mana Nabi dulu ketika sahabatnya sakit, Nabi sentiasa mengunjungi dan menziarahi sahabatnya. Tapi dalam waktu-waktu pandemik ni pula kita tidak boleh buat macam gitu. Bukan kerana kita menolak untuk menziarahi, tidak, tetapi kita mengelakkan daripada penularan COVID-19. Jadi untuk itu kita tangguhlah dulu. Apa orang cakap sebagai ziarah-ziarah ni, sebagai kunjung-mengunjung ni, kita tangguh dulu. Yang penting kita sentiasa mendoakan agar sahabat-sahabat kita dalam keadaan sihat walafiat. Okey, insya-Allah. Dan bila kita selalu kunjung-mengunjung ni, maka secara langsung akan mengeratkan persaudaraan sesama kita. Faham? Jadi kalau lepas ni sudah habis pandemik, sudah habis PKP kan, semua sudah boleh bergerak dengan bebas, insya-Allah kita akan teruskan aktiviti ziarah-ziarah ni pula untuk menziarahi rakan-rakan kita yang sakit. Okey. Seterusnya ialah apa kepentingan yang ketiga, ialah peroleh kebahagiaan. Peroleh kebahagiaan. Okey. Apa isinya? Mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Biasalah orang baik ni, orang sentiasa sayang, orang suka, maka hidupannya akan jadi aman, kehidupannya akan jadi harmoni. Berbeza dengan orang yang tidak baik, kehidupannya selalu diancam, untuk dipukul lah, untuk dirotan lah, untuk itulah. Nampak perbezaan. Manakala orang yang baik ni sentiasa aman, damai, harmoni kehidupannya. Dan apalagi merasai kemanisan iman dan persahabatan. Begitulah dia yang dimaksudkan dengan perolehi kebahagiaan. Kita akan merasakan kemanisan iman dan persahabatan itu bersama rakan-rakan kita. Okey.
Dan seterusnya mendapat pahala. Mendapat pahala. Siapa bagi pahala ni? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa isinya? Mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan, ingat baik-baik, 7 golongan yang dinaungi arasy Allah, dilindungi arasy Allah pada hari kiamat. Antaranya ialah orang yang berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjumpa dan berpisah kerana Allah, ini orang yang bersahabat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerana lain-lain, hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Maka di syurga nanti, di akhirat nanti, tidak ada yang lebih utama melainkan apa yang disebutkan sebagai ganjaran yang Allah berikan kepada kita berupa pahala, redha Allah, dan ditinggikan darjat. Itulah benda yang kita kejar-kejar sebenarnya, iaitu pahala. Apa dia pahala? Pahala ialah balasan baik yang diberikan kepada seseorang. Manakala dosa pula merupakan balasan buruk yang diberikan kepada seseorang atas segala kelakuan yang dilakukannya. Kalau baik, dibalaslah dengan kebaikan pahala. Kalau berlaku jahat, maka diberikanlah dosa. Adil kan Allah? Adil. Okey. Jadi rumusan kita di sini ialah Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam persahabatan. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam persahabatan. Nabi tidak pernah meninggikan suara. Nabi tidak pernah melecehkan, memperlekehkan sahabatnya. Bahkan Nabi sentiasa menyanjungi sahabatnya, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabatnya lain, semua Nabi sayang. Dan adab Nabi ini sangat tinggi sehingga kan semua sahabat Nabi SAW sampai kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita kena jadikan Nabi Muhammad sebagai role model kita, idol kita, dalam menjadikan diri kita sebagai orang yang baik. Okey. Jadi kita ulang semula kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah pertama penyayang, kedua prihatin, dan ketiga peroleh kebahagiaan, dan yang keempat mendapat pahala. Okey, jom kita kepada muka surat yang seterusnya. Namun sebelum itu, nampak sini ada arahan buku aktiviti 127. Okey, maka dengan ini kamu kena siapkan dalam buku aktiviti muka surat 127. Okey, boleh? InsyaAllah. Kita pergi sebelah pula. Tengok apa yang ada di sebelah. Jom. Laman Norani. Mari berboria. Wah, sambutan Hari Kanak-kanak peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Murni. Nampak orang belakang ni, berapa orang ni? 5 orang, depan 1 orang. Apa orang buat ni? Diorang ni menyanyi. Menyanyi mengikut irama boria. Siapa tahu boria sini? Ada tahu? Kalau yang tahu, jom kita ikut muadib nyanyi sama-sama. Okey, boleh? Okey, insyaAllah. 1, 2, 3. Assalamualaikum, kami mulakan. Kita cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan. Barulah hidup harmoni dan aman. Adab bersahabat, bertolong-tolongan, sebutan yang baik dalam panggilan. Nasihat diberi akan berkesan. Di hari lahirnya hadiah diberikan. Marilah doakan untuk sahabat. Ziarahilah kalau tidak sihat. Elakkan sengketa dan berkata kesat. Marilah kita utama sahabat. Jom sekali kita ulang. 1, 2,
3. Assalamualaikum, kami mulakan. Kita cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan. Barulah hidup harmoni dan aman. Adab bersahabat, bertolong-tolongan, sebutan yang baik dalam panggilan. Nasihat diberi akan berkesan. Di hari lahirnya hadiah diberikan. Marilah doakan untuk sahabat. Ziarahilah kalau tidak sihat. Elakkan sengketa dan berkata kesat. Marilah kita utama sahabat. Marilah kita utama sahabat. Alhamdulillah. Itulah dia Boria yang menunjukkan adab bersahabat. Jadi berdasarkan lirik Boria, nyatakan adab-adab bersahabat dan kepentingannya. Okey, tugasan ini sangat-sangat cantik. Muadib mau kamu rakam video, kamu hafal lagu ini dan kamu rakam ikut nyanyian Boria. Dan hantarkan kepada guru-guru yang mengajar anda. Dan yang belajar dengan muadib, hantarkan kepada muadib. Boleh? Seperti mana yang muadib janjikan, muadib ada lagu dulu yang muadib pernah buat masa muadib sekolah menengah tahun 2008. Dan lagu tu Alhamdulillah berjaya ke peringkat kebangsaan. Lagu dia muadib kasih dengan chorus lah, chorusnya. Pentingnya adab berteman, janganlah kau abaikan hubungan yang terjalin. Janganlah kau putuskan. Pentingnya adab berteman, membawa kebahagiaan kepada setiap insan yang cintakan kedamaian, yang cintakan kedamaian. InsyaAllah Muadib akan sertakan link nanti di bawah untuk kamu sama-sama tengok lagu yang Muadib telah ciptakan ini. Jadi insyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman berkaitan tentang tajuk ini, iaitu kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam tajuk indahnya persahabatan. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayatnya untuk kita mengamalkan adab-adab ini dalam kehidupan kita, agar kita menjadi hamba-hambanya yang sangat baik dan menjadikan diri kita asbab hidayat bagi semua orang. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.